نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد yang dihormati para jemaah muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita sekali lagi menyambung pengajian kelas kita yang mana kita membincangkan berkenaan dengan hukum tajwid. Dan alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat kesihatan, dengan iman dan Islam, dengan nikmat ruang dan masa yang Allah berikan kepada kita pada malam ini dapat kita sama-sama berkumpul untuk kita sama-sama menambah ilmu akhirat kita, insya-Allah. Mudah-mudahan ilmu kita, kelas kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan, kita mulakan kelas kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah sebelum kita meneruskan kita punya tajuk kita pada malam ini, marilah kita sama-sama mendengar hujah kata berkenaan dengan fadilat membaca Al-Quran. InsyaAllah kita cuba lihat hadis ke-17, hadis yang ke-17. An Ibrani, surat 23 tuan-tuan, yang mana kita dah baca ulang saja tuan-tuan. An Ibrani bin Husayn radhiyallahu anhu annahu marra ala Qasim yaqra'u thumma sa'ala fastarja' thumma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. Artinya, daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia melewati seorang tukang cerita sedang membaca Al-Quran untuk meminta-minta. Lalu Imran membaca istirja', kemudian berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang membaca Al-Quran hendaklah meminta kepada Allah dengannya. Sesungguhnya akan datang beberapa kaum yang membaca Al-Quran untuk meminta-minta kepada manusia. Riwayat At-Tirmizi. Berkenaan dengan
Sesiapa yang membaca Al-Quran hendaklah meminta kepada Allah dengannya. Maksudnya kita ni kalau kita nak niat untuk baca Al-Quran, kita nak belajar tentang Al-Quran, kita minta kepada Allah. Dan manusia ni hanya perantaraan. Macam kita pada malam ni tuan-tuan, kita belajar, kita menimba ilmu tentang hukum tajwid. Dan yang memberikan kita punya kefahaman adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik tuan-tuan, lagi kita akan sambung masih lagi di bawah hukum man asli dan cabangnya. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan masuk tajuk yang baru, muka surat 93. Baik. Okey, sebelum kita masuk tajuk baru tuan-tuan, kita ingat balik hukum man iwad. Man iwad dia ada 4 syarat. Apa yang pertama tuan-tuan? Nak kenal man iwad ni. Ingat tuan-tuan, man iwad, iwad. Yang pertama syarat dia tuan-tuan, berlaku apabila waqaf, kita balikkan waqaf, ataupun berhenti. Yang kedua, berbaris dua di atas. Yang ketiga, tidak melibatkan ataupun tak melibatkan, maksudnya tidak melibatkan huruf marbutah. Dan yang keempat tuan-tuan, tidak ada yang terlibat juga, iaitu baris 2 di bawah dan baris 2 di hadapan. Ini 4 syarat ni lah. Dalam 4 syarat ini memenuhinya, maka ini adalah akan terjadi hukumnya man iwad. Contoh dalam surah Al-Adiyat banyak, wal-'adiyati dhabha fal-muriyati qadha. Kita matikan, kita buangkan satu baris, kita buang asalnya 2 baris, kita buang jadikan satu baris. Baik. Untuk malam ni tuan-tuan, kita nak masuk maksilah. Maksilah ni maksudnya, mad ini kita tahu memanjangkan sebutan suara. Mad. Silah ni maksudnya sambung, penyambung. Maksudnya sambung. Kalau kita sebut silaturahim kan, maksilah, madun silah. Baik. Okey, kita tengok sama-sama tuan-tuan. Silah merupakan hal dhamir, iaitu ganti nama bagi lelaki dalam ilmu nahwu bahasa Arab. Yang pertama tuan-tuan, dia merupakan hal dhamir. Hal dhamir. Hal dhamir. Macam tuan-tuan. Ni. Dia macam ni, ni. Ataupun ni tunggal saja. Ni ada huruf sebelum dia, jadi dia tunggal saja. Ni kita panggil hal dhamir. Yang mana hal dhamir ini kita panggil ganti nama bagi lelaki. Ini dalam ilmu nahwu bahasa Arab. Baik, ganti nama ini adalah sebagai huruf tambahan. Yang bermaksudnya, hal dhamir ni tuan-tuan ialah kata ganti nama yang bermaksud nya. Yang bermaksudnya untuk lelaki. Kalau perempuan, kalau perempuan dia ada alif dia sini. Kan kita baca Allahumma ghfir lahu warhamhu. Kalau perempuan, Allahumma ghfir laha warhamha. Baik. Ia terdapat pada kata nama isim atau kata nama kita bagi al-isim, kata kerja kita sebut dalam bahasa Arabnya al-fi'il, dan huruf seperti dalam contoh berikut. Itu
Tuan-tuan kita lihat yang mana di situ ada terdapat potongan ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik tuan-tuan, kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Baik. Di situ tuan-tuan, daripada potongan ayat itu tadi, penulis telah memecahkan kepada tiga bahagian yang mana dalam potongan ayat tersebut tuan-tuan, puan-puan, ada ha dhamir. Yang pertama kita lihat lahu, pada huruf baginya, maksud lahu tu baginya. Yang mana kalau tuan-tuan lihat ha dhamir itu selepasnya ada waw. Kita nak tengok dulu pengenalan dulu tuan-tuan. Kemudian kalimah yang berikutnya berbunyi sahibuhu. Sahib ni maksudnya sahabat. Sahabat, ha tu kita terima nya, sahabatnya, untuk lelaki. Yuhawiruhu, wa huwa yuhawiruhu. Hawara ni, hiwar ni maksudnya dia bersembang ataupun berdialog. Nya pada kata kerja. Baik baik, teruskan lagi tuan-tuan. Okey, baik, jadi kita masuk. Okey, pengertian maksilah dari sudut istilah tajwid ialah memanjangkan bacaan. Memanjangkan bacaan. Istilah tajwid kita, kalau istilah tajwidnya, maksilah ni bermaksud memanjangkan bacaan. Pada ganti nama ha dhamir yang terletak di akhir perkataan, sama ada ia berbaris di hadapan seperti lahu atau berbaris di bawah seperti bihi. Baik, kita lihat ini tuan-tuan. Kalau lihat istilah tadi memanjangkan bacaan pada ha dhamir. Ha dhamir. Okey, saya ha dhamir kita buat macam inilah. Ha dhamir ni ataupun ini okey, di akhir perkataan, dia mesti terletak di akhir perkataan. Sama ada ia berbaris di hadapan ataupun berbaris di bawah. Sama ada baris depan ataupun baris di bawah. Okey. Okey, nak bagi tahu Contoh kita boleh lihat seperti lahu. Lahu yang mana selepas ha dhamir ni tuan-tuan ada waw kecil. Okey. Kemudian kita lihat satu lagi bihi. Okey. Bihi ni tuan-tuan, kalau dalam resam Osmani dia tak letak waw kecil. Dia letak apa tuan-tuan? Tuan-tuan, dia letak kepala ya. Yang kepala ya. Kalau baris depan, jadi dua ni tuan-tuan. Kalau baris depan ha dhamir di baris depan, dia punya selepas ha dhamir ini mesti waw kecil. Kalau baris bawah, selepasnya mesti kepala ya. Okey. Baik, kita lihat sama-sama muka surat sebelah. Baik, kita pergi kepada pembahagian maksilah. Maksilah terbahagi kepada dua, iaitu maksilah kita sebut maksilah sughra, kemudian yang kedua maksilah kubra, ataupun yang famous kita selalu sebut apa tuan? Maksilah qasirah, dan satu lagi maksilah tawilah. Sama je Maksilah sughra dia maksilah qasirah. Bagaimana maksilah kubra ni maksilah tawilah. Okey, untuk yang kedua ni maksilah kubra ni tuan-tuan akan diterangkan pada unit mad far'i. Kenapa dikatakan unit mad far'i? Sebab maksilah kubra ini tidak tergolong dalam hukum mad asli. Dia tergolong dalam golongan mad far'i. Baik, maksilah sughra, lihat bawah. Maksilah sughra iaitu
apabila terdapat ganti nama ha dhamir yang berbaris di hadapan atau baris di bawah. Sebelum ha dhamir ini terdapat huruf yang berbaris, manakala selepas ha dhamir ini pula tidak terdapat huruf selain hamzah. Baik, tuan-tuan, kita baca secara umum tadi. Sekarang kita lihat contoh. Jadi contoh mungkin tuan-tuan dapat tangkap, insya-Allah. Kita ambil dalam contoh dalam buku kita, iaitu nafsahu. Okey, kemudian ada waw kecil wa ila. Okey. Baik. Kita lihat balik. Maksilah ini apabila terdapat ganti nama ha dhamir. Kita tengok sama tuan-tuan, ada tak ha dhamir kat sini? Ada. Ha dhamir yang mana berbaris. Ha dhamir ada di sini. Okey, ni ha dhamir yang mana berbaris di hadapan. Okay, berbaris di hadapan atau di bawah. Sekarang ni kita lihat contoh bagi baris depan. Baik, dan sebelum ha dhamir ini tuan-tuan mesti berbaris. Huruf sebelum ha dhamir ini mesti berbaris. Dan ayat ni tak ada dalam buku kita. Dan selepas dia juga mesti berbaris. Senang cerita tuan-tuan. Sebelum dan selepas ha dhamir ini bukan huruf yang ada tanda mati. Dia mesti berbaris. Okey, contoh saya letak sini. Ini ha, mesti sebelumnya berbaris. Tak kira lah baris apa, yang penting mesti berbaris. Dan bukannya tanda sukun ataupun tanda mati. Baik. Dan syarat yang seterusnya, selepas ha dhamir ini tuan-tuan, bukannya huruf hamzah. Bukan huruf hamzah. Okay, sekali lagi saya terangkan. Okey. Mana tadi? Ini kita faham dari punya syarat-syarat maksilah wasirah. Okay, nafsuhu wa ila. Kita tengok sama-sama. Wa ila. Okey, saya kata daripada awal tadi, kalau dia baris depan selepas ha-dhamir ni mesti ada waw kecil. Okey, baik, kita lihat sama-sama. Kita nak tahu maksilah sughra tuan-tuan, yang pertama sekali mesti ada ha-dhamir. Ha-dhamir itu baris depan. Okay, yang kedua, sebelum ha dhamir mesti harakaatnya berbaris. Okay, sekarang ni berbaris atas. Dan selepasnya juga mesti berbaris. Dan bukannya sebelum itu tanda sukun dan selepasnya tanda sukun. Dan yang terakhir, ha dhamir selepasnya bukan selepasnya bukan hamzah. Okey, baik kan? Ini kita panggil maksilah sughra. Okey, baik, kita lihat contoh tu. Sebelum huruf berbaris dan selepasnya huruf selain hamzah. Baik, maka ini kita tengok depan contoh tadi ni. Ini adalah maksilah sughra ataupun maksilah qasirah. Nama yang sama. Baik, kita lihat contoh yang berikutnya, di mana terdapat ha dhamir yang tadi kita kata ha yang ada tanda baris depan. Sekarang kita lihat ha dhamir yang berbaris bawah. Kita lihat sama-sama tuan-tuan. Min ba'dihi. Okey. Min ba'dihi. Min ba'dihi birrusuli. Min ada kecil ba'dihi, kemudian birrusuli.
Baik. Kalau baris bawah tadi, kita apa selepasnya mesti ada tanda kepada huruf ya. Okay, Baik. Macam mana kita nak kenal yang ini adalah maksilah surah, tuan-tuan? Yang pertama, dia mesti hadhamir. Syarat dia sama ada baris depan ataupun baris bawah. Sekarang ni baris bawah. Dan syarat yang kedua, sebelumnya mesti berbaris, dan selepasnya juga mesti berbaris. Dan yang terakhir, selepas hadhamir ini, syarat dia bukan bertemu selain daripada hamzah. Jadi bukan hamzah, ini huruf ba. Maka ini adalah maksilah surah. Nama maksilah surah, ataupun kita sebut, saya sebut dalam pengajian lain, maksilah qasirah. Maksilah qasirah. Dalam buku tajwid yang lain disebut maksilah qasirah. Dalam buku kita ni maksilah surah. Maksilah surah. Baik. Hukum bacaan maksilah surah ni, tuan-tuan, kita lihat sama-sama muka surat 95. Kadar panjang bacaan bagi maksilah surah adalah 2 harakat. Okey. Ada 2 syarat bacaan dia. Cara bacaan ada 2 cara. Cara bacaan dia. Okey, dari sudut harakatnya ialah berapa, tuan-tuan? 2 harakat. Yang pertama, apabila wasal, apabila wasal kita kena baca 2 harakat. Apabila kita waqaf, saya ringkaskan, tuan-tuan. Waqaf ni kita berhenti pada hujung ni. Contoh nafsah, kita tak sebut nafsahu. Kita berhenti kat sini. Nafsah. Seolah-olah kita berhenti macam nun fasihah. Nafsah, kita matikan terus. Ini cara bacaan dia. Okey. Kalau kita waqaf, maka tidak ada haraf, tidak ada harakat. Maksudnya terpanjang, kita matikan terus. Okey, Baik. Kalau kita lihat dalam buku tu, waqaf nafsah. Kalau sambung nafsahu wa ila. Okey, baik, tuan-tuan, kita cuba baca potongan ataupun kalimah yang ada pada waqaf tu. Kita baca dalam keadaan waqaf. Boleh, tuan-tuan? Muka surat 95. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nafsah. Itu kalau kita berhenti. Satu sekali lagi, tuan-tuan. Nafsah. Maka di situ tidak ada harakat, tidak boleh panjang. Baik. Ketika wasal pula, tuan-tuan, kita ambil wasal pula. 1, 2, 3. A'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nafsahu wa ila. Okey, baik. Kita pergi ke surat 94 tu, kita baca penuh ayat tersebut. Ada muka 94 ni sebelah dia. Kita baca yang warna biru ni, yang penuh ayatnya, dari 40 ayat ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita baca dalam keadaan waqaf dulu. Wa yuhazzirukumullahu nafsah wa ila Allahil masir. Baik. Kemudian kita baca dalam keadaan wasal bersambung. Kita kena baca hadhamir tersebut dengan kadar panjangnya 2 harakat. Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yuhazzirukumullahu nafsahu wa ila Allahil masir. Baik, dalam surah Ayatul Kursi, tuan-tuan, kadang-kadang kita baca laju yang ini selalu ramai orang lakukan. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Ada di situ.
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Yang ni dia bertemu dengan apa? Indahu illa biizni. Hamzah. Bertemu dengan Hamzah. Ni tuan-tuan. Indahu illa biizni. Kalau kita lihat, adakah ini maksilah surah? Ini bukan. Sebab apa? Yang pertama kita lihat ha ni betul, ha dhamir. Kemudian dia sama ada baris depan ataupun baris bawah. Yang sekarang ni kita lihat di baris depan. Kemudian sebelumnya berbaris, sebelum ha dhamir ini berbaris betul, dan selepasnya pun berbaris. Dan syarat ketiga tidak memenuhi maksilah surah. Sebab apa? Selepas ha dhamir bertemu dengan huruf hamzah, maka ini bukan maksilah surah, tetapi maksilah kubra ataupun kita maksilah tawilah. Okey, baik. Ayat kursi itu kadang-kadang banyak tu punya tu. Indahu illa biizni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa. Itu maksilah tak tuan? Maksilah surah tu. Itu bukan maksilah kubra. Illa ma syaa Allah ya'lamu ma ya'lamu baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Ada maksilah surah. Hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Okey, baik tuan-tuan. Okey, kita terus kepada pengecualian bacaan maksilah surah yang kita akan sambung minggu depan. Kita baca secara dia, secara umum sahaja. Baik tuan-tuan, kita dah selesai maksilah surah. Kemudian dalam bab ini juga terdapat pengecualian bacaan maksilah surah. Yang mana terdapat dua contoh yang diberikan kepada kita dalam buku ni. Terdapat pengecualian pada ha dhamir yang terletak di antara dua huruf yang berbaris dan tidak dibaca dua harakat. Ia berlaku pada surah Az-Zumar ayat 39 ayat 7. Ini adalah disebabkan riwayat Hafs an Asim daripada Jalul Asy-Syatibi. Ini riwayat ni dia punya, kalau dia dilisah Osmani, ada satu ayat yang surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 7. Yang ni kita tak baca dua harakat. Okey, dia sebab apa? Dia kecuali pengecualian daripada hukum maksilah surah. Kalau tuan-tuan tengok potongan ayat tu, selepas ha dhamir itu tidak ada apa tu? Waw kecil. Tidak ada waw kecil. Okey, Dan yang kedua, terdapat satu lagi pengecualian dalam hukum maksilah surah mengikut riwayat Hafs an Asim. Siapa riwayat Hafs an Asim itu kan nanti kita akan jumpa lepas insya-Allah. Daripada Jalul Asy-Syatibi, iaitu ha dhamir ini terletak selepas huruf mad tetapi tetap dibaca dengan keadaan panjang dua harakat ketika wasal seperti dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 69. Nanti kita akan bahaskan tuan-tuan. Kalau kita masuk ni pening kita. Sebab dia ada banyak lagi sebenarnya pengecualian. Ada banyak lagi. Baik, untuk yang secara asasnya tuan-tuan, kita ulang balik, kita nak habis dah. Okey. Yang pertama sekali tuan-tuan, kita nak kenal maksilah surah ni. Yang pertama mesti ha dhamir. Kemudian yang kedua, ha dhamir itu mesti berbaris, sama ada baris depan ataupun baris bawah. Okey. Yang seterusnya, sebelum ha dhamir itu mesti berbaris, dan selepas ha dhamir juga mesti berbaris. Dan yang terakhir syaratnya,
selepas hal dhamir ini bukan bertemu dengan hamzah. Kalau bukan bertemu dengan hamzah tuan-tuan, maka dia adalah maksilah sughra ataupun maksilah qasirah. Yang mana cara bacaannya apabila wasal dua harakat dan apabila waqaf tidak ada harakat. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan tuan-tuan? Boleh tuan-tuan? Itu laju sangat ni. Boleh kan? Tuan-tuan nak tahu, tengok yang ni saja hal dhamir ni. Ada hal dhamir dalam surah Ayatul Kursi. Ada masa sikit lagi tak tuan-tuan? Kita tengok Ayatul Kursi surah apa? Tuan-tuan kalau ada handset, kita tengok sekejap kita buat secara surat Kursi 140. Surah Al-Baqarah surat 40. Baik, kita tengok sama-sama tuan-tuan ayat ni ramai yang cakap apa kita lepas pandang Okey, baik tuan-tuan, kita lihat sama-sama ayat mula ayat 255. Allahu la ilaha sama-sama tuan-tuan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ada tak tuan-tuan di situ? Ada. Khuzuhu, tuan-tuan kena baca dua harakat tuan-tuan dan puan kena baca dua harakat. Sebab situ ada hal dhamir. Kemudian sebelum dan selepasnya berbaris dan selepas hal dhamir tersebut tidak bertemu dengan hamzah. Baik, kita sambung lagi. Lahu, lahu tu pun maksilah sughra. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Indahu illa. Adakah di maksilah surah tuan-tuan? Bukan, maksilah kubra. Okey. Kita sambung lagi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Yang tu kalau bukan maksilah itu adalah maksilah kubra. Ayat tu tak boleh baca dua, dia mesti baca 4 ataupun 5. Kita teruskan lagi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Ini adalah maksilah sughra. Kemudian wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahu 'aliyyul 'azim. Tuan-tuan cukup sekali itu. Tadi kita dah baca surah Ayatul Kursi, kita keluarkan contoh supaya tuan-tuan faham, tuan-tuan dan puan faham mengenai dengan hukum maksilah sughra. Baik, untuk ni kita tambah sikit tuan-tuan boleh kita baca sikit. Untuk ayat Ayatul Kursi, sekiranya tuan-tuan ada sahabat-sahabat ataupun siapa-siapa yang kena rasuk, kena gangguan, tuan-tuan baca Ayatul Kursi pada 9 potongan. 9 potongan. InsyaAllah selepas itu kehilangan insyaAllah dengan izin Allah Ta'ala. Ada 9 potongan yang kita kena berhenti lah. Nanti kita akan sambung ke lain insyaAllah. Baik tuan-tuan, cukup sekadar itu. Baik, sebelum ada soalan tuan-tuan. Ada lagi? Ya. Baik, saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada kelemahan atas penyampaian saya. Yang lebih itu dan baik itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu hadapan. Terima kasih tuan-tuan dan puan atas tumpuan dan perhatian. Mudah-mudahan apa ilmu yang kita dapat pada malam ini dapat kita amal dan praktikkan bersama-sama dengan ahli keluarga insyaAllah. Baik, kita sudahi dengan bacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakirna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilman. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma wa rizqan wasi'a. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imanan wa nuran wa hudan wa shifaa'an wa rahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum